ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Tuan Imam Ustaz Yasmin, ahli jawatan kuasa masjid ini, hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Sebenarnya saya buat kuliah di sini ni atas beberapa sebab lah. Sebab yang pertama, yang penting bagi saya ialah kebanyakan semayang subuh ni saya semayang di sini. Pasal rumah saya tak jauh dari sini. Tapi saya duk pergi banyak masjid, dah masjid ni saya jarang ceramah. Jadi orang tepi tempat orang, tempat tang ni. Saya ingat sekali saya cakap, sekali je. Jadi tak padan saya dengan jawatan kuasa duk tengok ni. Jadi saya rasa pagi bila saya ingat-ingat dah setahun, dah 2 tahun dah saya duduk kat ni, dekat kawasan ni. Jadi saya duduk tawaf merata masjid ni, mai bercakap tentang nisat lah. Tanda kita duduk kawasan ni. Hadirin dan hadirat sekalian, seperti mana kuliah ni saya bagi 2 lah. Saya akan cakap separuh dan kita akan buka pada perbincangan separuh. Saya nak, hari ni hari apa? Hari ni hari Khamis. Masa ni pantas. Kita baru saja masuk tahun 2017. Sekarang dah nak habis dah. Bulan 1. Ini adalah yang selalu saya sebut salah satu daripada tanda-tanda kiamat, iaitu wa yataqarrabuz zaman. Masa menjadi dekat, masa jadi pendek. Orang dulu-dulu ingat wa yataqarrabuz zaman ni, dia kata kereta api ada, kapal terbang ada, masa cepatlah nak pergi satu tempat. Tapi hakikatnya masa memang pendek. Siapa yang panjang umur dia hidup, dia akan tahu bahawasanya dulu masa lebih panjang. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala boleh memberkati masa sehingga sebahagian orang masa dia mungkin umur dia pendek tapi jasanya besar. Ada orang panjang hayatnya tapi mungkin dia tak berbuat apa-apa. Kalau dia tak buat apa-apa untuk orang pun tak apalah, tapi semua kurang-kurangnya dia berbuat apa-apa untuk diri dia sendiri sebelum dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita semua doalah, kerana kita ni manusia ni, kita ada satu penyakit. Nak kata penyakit pun penyakit juga, tetapi demikian Allah ciptakan kita, iaitu Allah ciptakan kita ni khuliqal insanu min ajal. Manusia ini diciptakan dari gopoh gapah. Kita ni gopoh gapah. Saurikum ayati fala tasta'jilun, kata Tuhan. Aku akan tunjukkan kepada kamu ayat-ayat aku, tanda-tanda kebesaranku, hukuman aku. Kamu jangan duk tergopoh gapah. Kita tergopoh gapah sebab apa? Sebab kita tak tahu apa yang nak mari besoknya. Lalu kita kalau boleh nak confirm lah hari ni lah kita nak. Dan dunia adalah sesuatu yang singkat. Sebab itu Allah namakan dunia Al-Ajilah. Dalam hari Jumaat, besok pagi, biasanya pada rakaat yang pertama imam baca surah Sajdah. Pada yang rakaat yang kedua dia baca surah Al-Insan. Antaranya Allah Ta'ala sebut dalam surah Insan apa dah? Inna haula'i yuhibbuna al-ajila wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Inna haula'i,
orang-orang yang derhakai Allah ni, inna haula'i yuhibbunal ajilah. Mereka itu sukakan al-ajilah, yang segera, yang cepat, yang tergopoh gapah. Apa dia tu? Dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Mereka tinggalkan di belakang mereka itu hari yang thaqila, iaitu hari yang berat. Hari apa yang berat? Hari kiamat. Yaumun asir, hari yang payah, susah. Alal kafirina ghairah yasir, bukan mudah. Kita semua ada 3 tempat Allah sebut al-ajilah dalam Quran. Tentang gopoh gapah, tentang dunia yang cepat ni. Sebab apa? Allah Ta'ala cerita tentang orang sembahyang malam. Wa minal laili fasjud lahu wasabbihhu lailan tawila. Pada waktu malam sujud pada Allah dan tasbihlah padanya pada malam, sepanjang malam, malam yang panjang. Inna haula'i yuhibbunal ajilah. Orang yang rupa Tuhan ni yuhibbunal ajilah, mereka tu sukakan al-ajilah. Mereka suka hak segera. Hak segera apa? Dunia. Wa yadharuna wara'ahum yawman thaqila. Dan mereka tinggalkan di belakang mereka hari yang berat, iaitu hari kiamat. Bila lagi Tuhan sebut al-ajilah? Dalam surah apa lagi? Surah Al-Qiyamah. Kalla bal tuhibbunal ajilah wa tadharunal akhirah. Sama sekali tidak kamu sayangkan al-ajilah. Kamu sayangkan yang segera dan kamu tinggalkan hari akhirat. Pasal walaupun Quran cerita tentang hari akhirat hebat, saya, tuan-tuan, walaupun kalau kita cerita balik hebat, saya ceramah pandai dan orang lain pun mungkin boleh ceramah juga, tapi hakikatnya jiwa kita sukakan al-ajilah. Kita suka dunia ni. Pasal hak ni kita nampak. Antara duit dengan pahala, kalau orang kata dapat pahala, kita lambat sikit walaupun kita percaya ada. Kalau tidak mesti ramai orang sembahyang subuh. Penuh jemaah, kan? Walaupun tawaran untuk subuh, pahala subuh tu besar jemaahnya, tapi tak ramai. Bukan zaman kita aja, sebab zaman Nabi SAW. Tapi apabila Abu Ubaidah pulang daripada Bahrain, dia bawa harta daripada Bahrain. Nabi tengok-tengok pas sembahyang subuh, penuh orang masjid. Tu Nabi hidup ni. Nabi kata, wallahi mal faqra akhsha alaikum, walakin akhsha an tubsata alaikumud dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasuha kama tanafasu fatuhlikukum kama ahlakathum. Demi Allah, kata Nabi, bukan kefakiran yang aku takut menimpa kamu, tapi yang aku takut menimpa kamu ialah dibentangkan kepada kamu dunia, seperti mana dibentangkan kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, lalu kamu berlumba-lumba merebutnya. Seperti mana mereka berlumba-lumba merebutnya, dunia itu memusnahkan kamu seperti mana memusnahkan mereka. Agama tak anti harta, tapi antara kaya yang tak bersyukur dengan susah sikit yang tahu bersabar, lebih baik manusia itu susah dan tahu bersabar dan bersyukur dengan apa yang ada, daripada dia menjadi kufur dengan kekayaan dia. Sebab itu hadis kadal faqr an yakuna kufr, an yakuna kufran, hampirlah kefakiran itu menjadi kekufuran. Hadis itu tidak sahih. Bukan Islam suruh kita fakir, tak, tapi hadis itu tak sahih. Bila dunia meliputi manusia, orang-orang pun tafsir benda dengan dunia. Dunia semua orang boleh buat dengan dunia. Dunia ni menipu, mata'an ghurur. Ceramah agama, nampak agama, tapi dia boleh dunia. Kalau tidak, tak ramai orang berebut nak jadi penceramah.
Karena ia mata'un ghurur. Perhiasan yang menipu. Ia menipu kita, ia menipu kedudukan. Manusia ini dia sukakan kedudukan, nama. Sebab tu orang politik, bila dia hilang kedudukan dia, pening dia. Walaupun masa duk jadi politik tu banyak duit nak kena belanja. Tapi ketika itu ada orang keliling, ada orang sanjung, ada orang nak angkat tangan. Tiba-tiba orang tak main rumah dah. Orang, ini satu dunia. Padahal kita tengok kuih ringan ada. Tapi tak, pada dia kuih berat. Dunia mata'un ghurur. Al-Quran kata apa? I'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Ketahuilah dunia ini la'ibun, main-main, wa lahwun, sia-sia. Tuan kata main-main ni manusia main. Yang ni orang bagi jadi mufti, yang tu orang bagi jadi cikgu, hak tu jadi menteri, yang tu macam-macam jawatan. Hakikatnya manusia ya. Balik pada Allah Ta'ala, di akhirat tak ada. Ni yang Muhammad duduk sini, yang Sagar Samaha duduk di sini sikit. Tak ada. Akhirat tak ada. Tuhan tak nilai semua ni. Kita yang tabal dengan segala nama, dan kita beri gelaran-gelaran yang hebat, tak panggil pula kita datuk, marah kita. Kenapa? Tafakhur. La'ibun walahwun wazinah, perhiasan. Semua orang, saya sebut dengan, saya pergi US, biasa pergi US ke UK, orang kita dia ingat saya ni sengkek lah kan. Orang tanya tempat apa bagus sini pergi, dia kata nu tempat nu barang-barang branded. Saya kata pakai kopet, dompet RM10 nah. Nak tu dompet RM1,000 je, murah je dah. Kan? Nak pakai RM1,000 pun dalam tu pun duit sikit. Tapi saya pergi tengok barang hebat, beg jenama yang hebat. Kita pergi kan, di London dia pasal kadang-kadang pergilah teman kawan-kawan nak beli mahal ni, kita tengoklah. Tapi apa di belakang ni semua? Pasal apa orang nak beli hak mahal tu? Tak apalah kalau nak beli kerana barang tu cantik, tak apa, agama tak larang. Tapi sebahagian besar manusia beli barang berjenama ni kerana di belakangnya ada kibir, kesombongan. Pasal jenama tu nak kena nampak, jenama tu nak kena nampak. Kita pergi ke Harrods, kita tengok barang-barang hebat-hebat ni, orang beli, nak pastikan barang dia, jenama dia tak sama dengan jenama orang. Kenapa? Padahal dia nak pakai lama ke? Tak. Banyak jenis. Supaya watafakhurun bainakum, sombong diri di antara kamu, kata Quran. Watakathurun fil amwali wal aulad, membanyakkan harta benda dan nak. Tuhan cerita betul. Tuhan yang buat cipta dunia ni, dia tahu tabiat manusia. Sebab tu musuh utama manusia semasa penciptaan bukan semua ni. Apa musuh utama kita? Siapa yang musuh kita? Yang pertama bergaduh dengan Adam siapa? Syaitan. Syaitan kena tindakan. Apa sebab dia kena tindakan? Sombong. Dia lawan dengan Adam bukan kerana Adam pergi ambil peruntukan dia, tak. Aba wastakbara, enggan dan sombong. Wa kana minal kafirin, dan dia termasuk di kalangan orang-orang yang kafir. Dan ini saya selalu sebut dalam kuliah. Dia selalu masuk dalam orang kafir. Sebab apa? Sebab sombong. Sebab dia challenge Tuhan. Adam pun buat salah juga. Bukan saja iblis je buat salah. Tapi Adam bila buat salah, tak kata aku takkan tak boleh. Dia tak tikai Tuhan. Dia kata Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, jika kau tak kasihan kat kami, tak rahmat kami termasuk di kalangan orang-orang yang rugi. Adam humble.
kerana humbleness dia tu, kerana tunduk dirinya Adam itu, maka Tuhan ampunkan Adam, Tuhan laknatkan iblis. Tuhan bagi tahu ini aduun mubin. Ini adalah musuh yang nyata. Musuh dia pasal apa? Dia menyemaikan kesombongan. Maka semua orang-orang yang menentang para anbiya alaihimus salatu wassalam ialah kerana sombong. Dan semua orang yang hidup menindas antara satu sama lain hanyalah kerana kesombongan. Sombong. Lahwun wa la'ibun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad kamathali ghais. Tuhan kata sama seperti hujan. A'jabal kuffara nabatuhu. Bila tu hujan mai, dia tumbuh pokok, orang yang kafir Tuhan tak kagum. Kagum tengok orang yang tak faham. Summa yahiju, summa tarahu, summa yahiju fatarahu musfarra. Kemudian dia tumbuh segar, kemudian kamu tengok dia jadi kuning. Summa yakunu hitama, kemudian kamu tengok dia jadi kering. Allah kata, wa fil akhirati azabun syadidun wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Di akhirat esok yang ada azab yang pedih, keampunan daripada Allah dan keredaannya. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia itu melainkan penipuan yang nyata. Tipu semua ni. Dunia ringkas. Semalam kita dengar orang tu hidup, dia abang saya masalah berat, banyak masalah. Bila masalah dia berakhir, simple ya, malaikat maut mari ambil, habis masalah dunia. Sebesar masalah 30 tahun dia buat masalah, hanya dengan satu sentapan malaikat maut habis masalah dunia. Balik pada Allah, bermula masalah dia di akhirat. Ini dunia. Sebab itu saya sebut benda ni nak ingatkan diri saya sendirilah. Share dengan tuan-tuan sebelum kita buka soal jawab. Ini hakikat kepada kehidupan. Sebab Tuhan kata, sebab itu Allah kata, man kana yuridul ajila ta'ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid. Sesiapa yang nak al-ajilah, dunia yang segera ni, ajjalna lahu, kami bagi kat dia fiha, di dunia ni. Tapi manasya'u liman nurid, apa yang kadar kami nak bagi saja, dan kepada siapa yang kami mau. Hak duk berebut dunia tu pun bukan semua dapat. Kadang-kadang kita tengok dia tu, Masya Allah, dunia dia hebat dapat. Kita sangka dia dapat, dia tak dapat. Tengok bini dia lawa, tapi dia tak bahagia. Tengok rumah dia besar, tapi dia tidur tak lena. Tengok kereta dia hebat, tapi dia serabut. Allah boleh bagi, berada di tangannya, tapi Allah tidak bagi nikmat dunia itu. Dia boleh bagi dunia, tapi dunia kita tak boleh rasa. Kita tengok Allah kesian dia tu, dunia tak ada apa kat dia, tapi dia tidur lena. Apa lagi kawan hak kaya tu pergi ambil ubat nak tidur. Bukan saya anti orang kaya, tak, tapi saya cerita hakikat supaya kita faham kepada apa yang dikatakan dunia. Kerana di depan kita ada akhirat yang semua kita merinduinya dan semua kita mengharapkannya. Kadang-kadang bila orang berceramah disebut wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang Allah datangkan kepada daripada apa yang Allah datangkan bagi padamu daripada hari akhirat. Jangan lupa bahagianmu di dunia. Ada orang kata akhirat separuh, dunia separuh. Tak betul dia tafsir macam tu. Allah kata wabtaghi fima atakallahu darul akhirah. Carilah pada apa yang Allah bagi kat kamu. Allah bagi harta, Allah bagi tenaga, cari darul akhirat. Hak ni real punya hidup. Betul-betul punya hidup. Wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa saja nasib hang kat dunia.
Macam ni lah kita, hang mai duit tu tapi ambil lah sikit bahagian hang. Tapi kalau dia mai ambil semua kat dia, separuh kat dia, separuh kat kita, hak tu bukan, jangan lupa, hak tu memang tibai seorang separuh. Ini Al-Quran nak ingatkan kita tentang realiti kehidupan. Walaupun kadang-kadang benda ni kita semua tahu, tapi kita kena ingat, kena ingat diri kita. Dunia pantas berjalan, dia sangat menawan. Kadang-kadang yang diburu pun, saya tengok jumpa orang umur 60 tahun, tak apalah, hidup ni tak apa, Allah. Dia kata ni umur 50 lebih, nak pencen. InsyaAllah nak buat rumah apa, balik pencen semua, buat rumah besar, cantik. Bersungguh ni simpan, lama duk simpan duit, buat macam-macam usaha. Tak salah lah. Tapi kalau kita fikir-fikir, lama perjuangan tu. 60 tahun biasanya umur manusia ni lebih kurang 70. 60 habis sangat, puluh-puluh, 10 tahun habis. Tapi kita bagi kesungguhan, tak salah untuk kita ada rumah yang cantik, beli barang yang cantik. Rumah kita hak betulnya di akhirat. Yang ni kita tak apa pulun sangatlah. Saya pun tak pulun, tuan-tuan pun tak pulun. Mungkin sebahagian kita bersungguh. Tapi itulah hakikat rumah kita yang sebenar. Dunia ni tuan-tuan tengok bukan adil. Ada orang zalim tapi ada kedudukan. Ada orang zalim tapi ada ambil habuan dunia. Ada orang tindas orang. Kita tengok baru ni siapa boleh sepak kawan tu. Pukul hamba Allah hak bawa lori tu. Dalam dunia ni kawan tu pun nak buat report pun takut. Pasal dia barangkali macam-macam lah. Fikir kerja dia hilang lah apa semua. Dunia. Kalau Allah jadikan dunia ni saja dalam hidup, dunia ni sangat mengecewakan. Kita kalau fikir baca seorbak, fikir Donald Trump pun pening dah. Duk fikir hak mana Israel apa lagi. Kalau dunia ni setakat ni sangat tidak adil. Tapi orang mukmin sentiasa nafas panjang. Karena ada lagi satu kehidupan yang mana kita akan hidup betul-betul. Semua yang buat apa saja ni, kita akan jumpa lagi di akhirat. Dan kita akan berdiri di hadapan mahkamah Tuhan yang maha adil. Ketika itu kita akan menjawab segala persoalan yang dikemukakan kepada kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati kita dan dapat jadikan kita membezakan antara kehidupan dunia dan akhirat. Kita selalu lupa tapi kita ingatkan diri kita, insyaAllah. Saya seperti biasa, saya buka pada sesi soal jawab, insyaAllah. Ada soalan? Soalan dia penting. Sejauh mana khusyuknya Nabi di dalam solat? Nabi ini dalam semua kita kena letak dalam kotak pemikiran kita. Semua orang yang berbicara tentang agama. Tak ada lah dalam agama ni orang yang lebih besar, lebih penting untuk kita rujuk lebih daripada Nabi SAW. Kadang-kadang orang tu kena angin tasawuf, kena apa, tak apalah, boleh belajar sebahagian ilmu tu. Kadang-kadang macam Nabi ni tak ada dah. Semua tok wali ni Nabi hilang. Jadi segala rujukan dia terhadap amalan agama, dia rujuk kepada perbuatan fulan dan fulan, tak lihat kepada perbuatan Nabi SAW. Dan ini menjadikan kadang-kadang, sebab tu kadang-kadang nutuk wali tu buat. Kadang-kadang khabar hak wali tu buat tu belum tentu betul, itu pun salah. Khabar tu pun belum tentu sahih ke tak sahih. Hak dia buat tu pun belum tentu mesti betul. Hatta perbuatan para sahabat,
tidak dianggap di sisi disiplin ilmu, kesemuanya mesti diiktiraf. Jika berlawanan perbuatan sahabat dengan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kita terima hak Nabi. Walaupun kita tak kata sahabat buat dosa ke apa, kita mungkin kata mungkin hadis tak sampai pada dia. Kerana terdapat banyak riwayat menunjukkan kadang-kala para sahabat bertindak sesuatu yang tidak sampai kepadanya riwayat. Nabi, kata Aisyah dalam riwayat Abu Dawud, kana khuluquhu al-Quran. Akhlak Nabi itu Quran. Nabi adalah terjemahan kepada Quran. Quran ceritakan tentang orang yang mukminun, qad aflahal mu'minun. Antaranya apa dah? Alladzina hum fi salatihim khashi'un. Iaitu orang-orang yang di dalam salat mereka khusyuk. Maksud dalam solat dia, Allahu Akbar, dia ingat Allah. Ini sebelum saya nak cerita antara realiti kemanusiaan Nabi dengan hakikat yang perlu kita faham tentang diri kita. Kita ni manusia. Bila kita tengok, tapi kita lupa, saya pun lupa, tuan-tuan mungkin lupa juga. Kita tengok orang buat pertunjukan hebat. Tengok hebat, kagum. Manusia ni secara spontan, kadang-kadang dia bangun, dia tepuk tangan. Hebat, kan? Apa lagi kita? Angkat tangan, thumb up, kan? Terbaik, kan? Apa bahasa? Bravo, macam-macam. Manusia berdiri, tambah orang tengok orang buat performance, musical ke apa, kan? Penyanyi tu menyanyi sedap. Satu dewan ribu-ribu tu berdiri habis, tanpa siapa suruh pun. Kenapa? Hebat. Kagum. Angkat, semua orang menyebut dengan ucapan hebat. Kita hari-hari melihat kebesaran Tuhan dengan segala kehebatannya, alamnya, makhluk yang dia cipta, orang yang kita dengar tu sendiri, langitnya, lautannya, tumbuh-tumbuhan, hujan dan sungai. Adakah tak ada? Adakah apakah perasaan kita apabila kita berdiri untuk menyatakan Allahu Akbar, Allah yang Maha Besar? Tetapi kekaguman kita itu hilang. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Pada diri kamu tidakkah kamu perhatikan? Sebab itu Quran sebanyak ayat menyuruh alam tarau, tidakkah kamu lihat, tidakkah kamu perhati? Supaya ia mencana, menggerakkan pikiran kita. Agama ini bukan agama bodoh, orang bodoh yang kurung manusia. Agama ini agama yang suruh manusia melihat. Sebab tu Nabi SAW bila bangun malam nak salat, Nabi tengok ke langit, tengok keluar, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan. Pada tengok alam, kemudian baginda salat. Baginda salat. Sebab itu menimbulkan kekaguman kepada Allah Jalla wa Ala. Bukan kerana kita ni tak tengok tu, tak tahu kata Tuhan, tapi manusia perlukan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam, dia katanya Allah, kaifa tuhyil mauta, macam mana kau menghidupkan yang mati? Afala tu'min, kamu tak beriman ke? Dia kata bahkan walakin liyatma'inna qalbi, tetapi supaya jantung hatiku lebih tenang. Nak kena tengok tu. Maka dengan melihat alam manusia dan memerhatikan, maka manusia khusyuk. Tapi oleh kerana manusia ni, kalau kita kata ada tak, kalau Nabi tentulah Nabi orang yang paling khusyuk kepada Allah. Khusyuk artinya bila dia berdiri, dia mengingati Allah di dalam salat. Para fuqaha berbincang dalam hal ini. Kalau orang tak khusyuk, sah ataupun tak? Walaupun secara umum fiqhnya dia katakan cukup rukun, sah. Tetapi di kalangan para fuqaha menyebut, kalau dia daripada awal Allahu Akbar sampai bagi salam tak teringat Tuhan langsung, dia dibimbangi sembahyang dia tak sah. Tengok-tengok bagi salam lah, salam lah.
Terutama kalau sembahyang dengan jemaah lah kan. Allahu Akbar. Sebagian kita boleh tanya kan. Tadi rakaat pertama tu imam baca apa? Surah apa? Kalau isteri dia balik, abang tadi tu imam tu apa? Aku pun tak perasan, ada fikir hang marah kat aku tadi. Tapi kalau tuan-tuan tanya, ada dalam riwayat hadis Nabi pernah terlupa rakaat salat? Pernah ada. Sebab demikian insan, ada kala ia lupa, ada kala ia ingat. Tapi Nabi itu tentu keseluruhannya ia khusyuk kepada Allah. Tapi dalam hadis Zulyadain, Nabi telah kurang solat dah. Hadis itu ada sebagian riwayat pada waktu zuhur, sebagian pada waktu asar. Nabi SAW tanya lagi sahabat, adakah benar apa yang Zulyadain kata? Mereka kata ya. Kemudian Nabi menambah rakaat. Maksudnya Nabi ada terlupa pada rakaat salatnya. Demikian insan kadang-kadang ia terlupa. Tapi yang penting setiap kita apabila takbir, cuba mengumpulkan sedaya mungkin untuk mengingati Allah dalam salat. Mengingati Allah di dalam salat. Sehingga ia memberi salam. Kadang-kala pengajian ni macam-macam juga. Mengaji tajwid ni sampai tak ingat makna dah, kerja nak perbetul. Ni pun satu. Mengaji tajwid memang penting, tapi kena berpada-pada lah. Sekali dia Allah, dia duduk tepi kita, pening kita. Duduk berbetul ha dia. Alhamdulillah. Sekali dia teringat muka tok guru dia kata salah. Tapi sepatutnya dia berbetul sebelum mai semayang tu. Kadang-kadang dia tak khusyuk, kena was-was. Duk takbir tak masuk lah, macam saya duk sebut lah kan. Satu hal. Kadang-kadang disebabkan kerana dia tak faham dalam dia, macam-macam hal. Sebab itu maka Nabi adalah merupakan orang yang khusyuk di dalam solatnya. Wallahu ta'ala. Ada soalan? Oh, ada. Tentang berniqab. Majoriti kalau ditanya tentang niqab, niqab ni apa? Purdah. Kalau tanya saya menyebut banyak kali ya, saya ingat. Perintah untuk memakai purdah, pendapat mazhab yang menyuruh memakai purdah ialah pendapat yang dhaif. Pendapat yang lemah. Walaupun sebahagian para ulama ada yang mentarjihkan pandangan ini, saya sebut secara adil. Disebut, kita tengok zaman sekarang banyak wanita-wanita khalij ataupun wanita gaf, teluk ni memakai, kerana fatwa Syekh Abdul Aziz Abdullah bin Baz, Muhammad Saleh ibn Utsaimin, mereka ni berfatwa tentang wanita wajib menutup wajah mereka. Namun seperti mana yang disebut oleh Al-Imam Nawawi rahimahullah di dalam Al-Majmu', bahawasanya majoriti para ulama menyatakan muka wajah wanita bukanlah aurah, sehingga dia wajib ditutup. Kalau tidak ada peranan. Allah Subhanahu wa taala menyebut, kalau kita lihat dalam Al-Quran, supaya qulil mu'minina yaghudduna min absarihim, katakan kepada orang mukmin hendaklah mereka tunduk pandangan mereka. Kalau dah wanita tu dah memang pakai purdah, nak tunduk apa lagi? Dan kita tahu bahawasanya di dalam hadis bahawasanya wanita, hatta ketika hadis Al-Fadl bin Abbas ketika menjadi radif berada di belakang Nabi SAW semasa haji, datang seorang wanita mari bertanya kepada Nabi SAW. Kata hadis, fakana imra'atan hasna, dia adalah perempuan yang cantik. Faja'al al-Fadl yanzuru ilaiha wa tanzuru ilaih, menyebabkan Al-Fadl duk tengok dia tengok Fadl. Nabi pusing kepada dia, pada Fadl tu. Sebab
Jadi ini juga menunjukkan bahawasanya wanita itu tidak menutup wajah. Wanita itu tidak menutup wajah mereka. Dan kemudian di dalam hadis Tirmizi yang kita tahu bahawasanya Bilal menyebut Nabi SAW ada bersama dengan para sahabat radhiyallahu anhum, dan kemudian baginda SAW bangun, kemudian baginda keluar dan mereka dapati baginda dalam keadaan rambut baginda basah. Baginda mandi. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, akana syait, wahai Rasulullah, adakah telah berlaku sesuatu? Nabi SAW menyatakan, marrat bi fulana fa waqa'a fi qalbi syahwatin nisa. Aku telah lalu satu fulana, wanita tertentu, maka telah timbul dalam hatiku syahwat kepada wanita. Maka fa waqa'ta ala ba'da azwaji, maka aku pun menggauli sebahagian isteriku. Di dalam hadis ni, pertama ada beberapa perkara. Yang pertama ialah Nabi tentu nampak muka perempuan tu. Kalau tidak, macam mana nak timbul syahwat kepada perempuan? Cuma kadang-kadang orang mungkin tak faham lah hadis ni. Nabi pun bersyahwat juga, tengok, mestilah. Pasal Nabi lelaki, yang tak ada syahwat pada perempuan ni darai lah. Apabila satu orang dia tengok perempuan timbul nafsu pada dia, dia lelaki, tanda dia normal lah. Kalau dia kata aku ni tengok lelaki tak rasa apa dah, rasa hati kita. Sebab tu Nabi ajak, kerana ini tabiat, kerana Nabi itu innama ana bashar, sesungguhnya aku ni manusia. Tapi Nabi ajak apabila timbul benda tu, Nabi ajak supaya apa? Dapatkan isteri kita, jangan pergi dapatkan isteri orang. Kan? Nabi datangi isterinya, Nabi kata fakadzalika fafa'alu, demikian itu kamu lakukan. Maksudnya menjadi sunnah, bila tengok perempuan mana, dapatkan isteri. Dapatkan isteri siapa? Isteri kita lah. Dapatkan isteri. Maka isteri tu artinya dia nak kena segak selalu lah juga. Kau tengok dia jalan segak, balik dia rumah menakutkan, tak jadi lah. Jadi bila balik dia rumah tu nak kena segak juga lah. Ini penting, kan? Laki pun macam saya sebut selalu nak kena segak lah. Kata Ibn Abbas, tazayyantu li zawjati kama tazayyanat li. Aku bersolek untuk isteriku macam mana dia bersolek untukku. Jadi suami pun nak kenalah nampak segak sikit kan. Ini pun penting lah. Kadang-kadang orang nampak ringan, tapi nak kena nampak. Jangan duk nampak macam mengandung 24 jam. Jadi Tapi hadis-hadis ini menunjukkan bahawasanya wanita tidak berniqab. Tidak berniqab pada zaman Nabi, dan ada wanita yang berniqab, tapi Nabi tak perintahkan wanita supaya menutup muka. Hatta ulama-ulama hadis, di kalangan ahli hadis, hatta yang memegang al-hadis di kalangan aliran Ibn Abbas dan seumpamanya, biasanya dipandang sekali dengan Al-Albani dan semua, tapi Al-Albani mempunyai pandangan yang berbeza dalam hal ini. Dia menolak mereka yang menyuruh wanita memakai furdah. Dia menulis kitab khas Ar-Raddul Mufhil liman tashaddada wa ta'assab, kepada siapa menolak pendapat orang yang mewajibkan wanita memakai furdah. Jadi wanita tidak wajib memakai furdah. Jika dia nak pakai, kita tak laranglah, hak dia lah nak pakai. Tapi kalau tanya kita wajib ataupun tidak, apabila ia tidak wajib, kalau tanya saya lah, kalau ada pertembungan dengan kerja-kerja lain, misalnya kita nak di airport, orang pun susah, kita buka lah. Terutama apabila kita pergi ke luar negara, kadang-kadang orang salah faham. Dia nampak macam susahnya hidup sebagai wanita Islam. Nak makan, kita pergi makan di tempat awam, tapi kita nak kena menyorok makan, kerana kita pakai pura. Bukan saya kata salah, tapi kalau ada kelonggaran dalam pandangan ini, kita pilih yang lebih longgar. Kerana inna dina yusr, agama itu mudah.
adakah yang lebih utama antara ba'diyah Isya dengan solat witir? Witir kedua-duanya adalah dituntut. Selepas Isya ialah ba'diyah Isya. Sedangkan dia buat ba'diyah dulu kerana witir mempunyai ruang masa yang masih panjang sehingga sebelum subuh besok. Melainkan dia rasa bahawasanya dia tak berkesempatan pun begitu, salah satu jika dia buat memperoleh pahala. Dan tidak ada hadis yang menyebut ini lebih afdal daripada yang itu. Sahihkah kisah Nabi Musa berjiran dengan lelaki yang menjaga ibu bapa sepasang babi di syurga? Tak sahih. Saya solat di satu masjid di negeri X. Setiap kali solat Zuhur dan Asar, Tok Bilal akan menjerit kuat, Sami Allahu liman hamidah, selepas rukuk. Adakah ia sunnah? Apa yang makmum sebut selepas imam sebut Sami Allahu liman hamidah? Rabbana walakal hamd. Adapun adakah ada riwayat yang menyebut itu? Tidak kuat. Yang sahihnya dan riwayat-riwayat menunjukkan kita menyebut Sami Allah Rabbana walakal hamd. Maka sepatutnya kalau dia nak sampaikan suara di belakang tu Rabbana walakal hamd. Cumanya dulu ada dibuat Rabbana walakal hamd, Imam Bilal tu angkat suara kerana zaman dulu tak ada mikrofon, tak ada apa. Jadi nak bagi orang tahu Tok Bilal imam dah berlaku intiqal, pergerakan imam. Kalau dah imam dah buat, orang panggil tahsilul hasil, benda dah lakukan. Adakah benar sebaik-baik sah wanita agak ke belakang dan bukan dekat di sah lelaki? Hadis ini mempunyai konteks. Hadis ini sahih tapi ada konteks. Ada sebab. Sebabnya ialah pada zaman Nabi SAW ramai orang miskin. Orang lelaki sebahagian mereka bila sujud kadang-kadang nampak aurat mereka. Dan masjid pada zaman Nabi dia tak ada lansir ataupun dia tak ada pempisah antara lelaki dan perempuan, ni tak ada. Tempat kita lah buat ni kan, tapi dia tak ada. Jadi biasanya saf wanita yang depan dia kadang-kadang ternampak aurat lelaki yang tersingkap ketika mereka sujud. Maka di sudut tu maka saf mereka yang belakang lebih baiklah kerana dia akan lebih khusyuk dibandingkan yang depan dekat dengan lelaki kerana mungkin akan terganggu dia. Maka disebab itu timbulnya hadis itu. Apabila zaman sudah berubah macam keadaan sekarang, maka saf yang lebih baik ialah saf yang di depan bagi wanita. Ada ke soalan? Aurat wanita ialah seperti hadis Asma, walaupun ada perbincangan tentang hadis Asma itu, tapi hadis Asma iaitu Nabi SAW menunjukkan kepada hadza wa dzak, muka dan kedua tapak tangan wanita. Maka dengan itu muka ni mukalah, tengkok bukan muka, maka tengkok kita tutup. Tengkok tu. Cuma agama ni kadang-kadang muka tu orang letak tudung sampai ke bawah sedikit. Wallahu alam, dia masih di dalam daerah muka lah. Agama ini yusur, dia mudah. Dia tidaklah kadang-kadang sampai nak ditarifkan muka. Terkeluar satu urat tepi ni neraka 70 tahun perempuan masuk. Masuk pun neraka saja orang perempuan ni. Saya ingat kadang-kadang melampau sikit kadang-kadang penceramah ni. Berlebih-lebihan sangat. Tidak ada hadis seperti itu. Sebahagian cerita hadis wanita Nabi ketika Isra' dan Mi'raj kononnya
melihat wanita yang digantung kepala kaki naik ke atas, kepala turun bawah rambutnya kerana disebabkan tidak menutup rambut. Walaupun tutup rambut itu seperti mana disebut oleh para ulama wajib bagi wanita, tapi hadis cerita wanita dibakar setiap helaian rambut 70 tahun dan seumpamanya adalah hadis palsu yang tidak sahih daripada Nabi SAW. Jadi dia tutup dan dia tak nampak tengkok bukan muka lah. Jadi dia tutup muka dia. Kalau dagu dan seumpamanya, wallahu ta'ala ala masih lagi dalam daerah muka. Walaupun ulama ada perbezaan pendapat. Ada soalan? Akidah sufi dengan Habib. Habib ni ialah Habib ni bahasa yang sekarang ni kan. Asalnya Habib ni, orang kata Habib ni keturunan Nabi. Sekarang di Malaysia ni pakat mengaku Habib keturunan Nabi ni. Pasal barangkali boleh buat komersial kot kan, jampi ayak RM5 jadi RM20. Keturunan Nabi ni asalnya tak disebut Habib mah. Habib ni Habib jual tu satu hal lah. Tapi dah sebut Habib. Habib ni kononnya Habib ni ada keturunan Nabi. Mungkin Habib ni kekasih lah, orang yang dikasihi. Dan kadang-kadang ada Zaid dan seumpamanya guna istilah itu kepada Nabi SAW. Yang asal digunakan ialah perkataan Sayyid kepada keturunan Nabi, kerana merujuk kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nabi SAW melihat kepada Al-Hasan bin Ali, dan apabila melihat kepada Hasan bin Ali ketika Nabi duduk dalam masjid dan Al-Hasan masuk, Nabi menyebut, inna bni haza sayyid fala'alla Allah yuslihu bihi baina fi'atayn 'azimatayn minal muslimin. Inna bni haza sayyid, sesungguhnya anakku ini sayyid. Dia cucu Nabi lah, tapi anak lah, Nabi dalam bahasa. Itu kata sayyid. Sayyid maksudnya master, tuan. Fala'alla Allah, mudah-mudahan Allah mendamaikan dengannya dua puak orang Islam yang berperang. Al-Hasan bin Ali telah mendamaikan dua puak, iaitu peperangan antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Ali bin Abi Talib. Setelah Ali terbunuh, Al-Hasan bin Ali mengambil tempat bapaknya Ali menjadi khalifah dalam waktu yang paling singkat. Kemudian dia telah mendamaikan dengan menyerahkan jawatan itu kepada Muawiyah. Tahun itu dinamakan dengan Amul Jamaah, tahun perdamaian. Maka dengan itu mentahqiqkan apa yang Nabi SAW sebut. Kuat ni. Kira kalau tu imam tak jaga saja sangat masjid ni. Berapa lama ni nak bunyi? Okey, sikit kita bang. Hadis ni berdasar hadis ni telah direalisasikan oleh Al-Hasan bin Ali dengan dia telah berdamai dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Ini juga telah menjadi satu bukti bahawa Muawiyah tidaklah seburuk yang disangka. Jika tidak, Hasan telah melakukan kesalahan kerana berdamai dengan orang yang jahat. Tapi apabila Nabi memuji Al-Hasan kerana berdamai dengan Muawiyah, inna bani haza sayyid, kerana anakku ini sayyid, yang mana Allah damaikan dua puak yang bergaduh, menunjukkan Muawiyah adalah juga merupakan puak orang Islam yang kalau sekiranya dia adalah pemerintah yang jahat, tentulah penyerahan kuasa kepadanya satu kejahatan. Ini yang ditaklil disebut oleh para ulama. Tapi perkataan yang digunakan ialah sayyid. Sebab itu kita ingat sayyid, 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 sayyid. Cumanya ada orang kadang-kadang disebut syekh. Syekh tu bukan. Saya pernah pergi satu majlis tu, satu pengusi tu dia tak tahu. Dia sebut kat Tuanku Raja Muda syekh. Syekh ni lain. Syekh ni biasanya Arab guna panggil orang tua-tua syekhun.
Kan? Wa abuna syaikhun kabir, Quran kata. Dan bapa kami syaikhun kabir, syekh orang tua. Tapi kadang-kadang kita panggil kat budak-budak orang muda juga syekh, tok syekh kita panggil kan. Syekh tu mungkin tua pada ilmu lah kot. Tetapi dari segi ilmu hadis, daripada ilmu jarh wa ta'dil, kalau rawi itu disebut syekh, maksudnya rawi itu tak apa kuat periwayatan dia. Dia nak kata majruh sangat pun tak, tapi biasanya dia panggil ahadisul masyayikh an Abi Hurairah umpamanya, hadis syekh, golongan yang sedikit meriwayatkan, ataupun golongan ni dia kalau riwayat dia tak banyak, ataupun dia punya kualiti riwayatnya tak berapa bagus, maka dia panggil kepada syekh. Jadi kalau dia panggil kita syekh tu, kita tanya, syekh apa khabar? Kita tanya dia, entah maksudkan dari segi hadis ke, ahli hadis ke, entah pun syekh biasa. Tapi biasanya syekh saja-sajalah. Tapi itu maksudnya sayyid. Yang tertanya tadi sufi satu benda yang lain. Nanti kita sambung. Okay. Bang dulu kot. Boleh bang sana. Boleh sambung ke? Kita soal jawab. Alang-alang kita ceramah masjid ni kan. Tahun bila pula nama. Tuan-tuan ada soalan, tuan-tuan tulis kertas hantar mai. Apa soalan tadi anda tanya tadi? Sufi. Sufi yang Habib ni dia cerita lain-lain tu. Tapi tak apalah kita sebut. Sufi, para pengkaji mencari apa sebenarnya perkataan sufi ini. Sufi ini asalnya perkataan apa? Sebahagian mereka cuba menyatakan sufi berasal daripada ahlu sufah. Ahlu sufah ialah golongan para sahabah yang mana mereka ini telah memperuntukkan masa sepenuhnya untuk belajar dengan Nabi SAW. Mereka tu duduk di tepi rumah Nabi, di masjid Nabi tu. Kita tengok yang di tepi tu, kalau kita pergi dekat dengan masjid, dengan makam Nabi tu, ada had belakang tu, di situ tempat ahlu sufah.
di mana orang-orang yang fuqara, miskin, tak ada apa, tapi hanya sepenuh masa duduk di situ belajar dengan Nabi SAW. Biasanya sahabat-sahabat lain mari bagi makan kat mereka. Mereka ini penuntut dan mereka ini banyak mengambil hadis-hadis Nabi SAW. Antara mereka ialah Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Mereka ini disebut sebagai ahlu sufah, ahlu sufah. Maka sebahagian golongan mendakwa bahawa sufi berasal daripada ahlu sufah. Tetapi tak betul dari segi linguistiknya, dia tak betul, dari segi bahasanya tak betul. Kalau sufah, dia tak boleh jadi sufi. Dia tak boleh jadi sufi. Dia kena jadi sufi. Jadi tak boleh. Banyaklah perbahasan. Orang pasal apa? Main mana perkataan sufi ni? Akhirnya, kebanyakan mungkin boleh bersetuju sufi mungkin daripada bulu, baju suf, baju bulu. Jadi suf macam yang dipakai biasanya pada musim sejuk. Kerana golongan-golongan yang zuhadul awail dia panggil. Mereka ni disebut sebagai zuhadul awail. Zuhad, golongan zuhad yang awal, ahli-ahli zuhud yang awal. Golongan zuhud yang awal ni ada beberapa golongan. Di kalangan mereka ada yang memang saleh, memang zuhad yang saleh, yang beribadat. Di kalangan mereka ada yang saleh, tetapi dia tak apa nak betul di sudut kadang-kadang melampau dalam amalan agama. Ini menyebabkan para ulama hadis kadang-kadang mengecam golongan zuhad. Maka kita akan jumpa dalam muqaddimah Ibnu Salah umpamanya dalam ulumul hadis, dia akan menyebut tentang golongan yang paling banyak sekali mereka hadis. Antara golongan yang kuat buat hadis palsu ialah golongan zuhad, golongan sufi lah. Kerana mereka ni suka reka hadis-hadis fadail, hadis-hadis fadilat, fadilat surah tu, fadilat baca ni, fadilat macam-macam benda yang tak ada daripada Nabi SAW. Mereka juga yang mereka tentang fadilat, tentang semayang, solat raghaib umpamanya. Semayang raghaib yang disemayang yang bala ni pakat nak hidupkan balik, yang disebut Ihya Ulumuddin menyebutnya. Tetapi semua imam-imam termasuk Al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengkritik dan menyebut ini adalah hadis yang palsu. Mereka juga menyebut membangkitkan fadilat tertentu bagi malam nisfu Sya'ban umpamanya, dan berbagai-bagai lagi. Walaupun secara umumnya ada hadis tentang nisfu Sya'ban, tetapi dengan amalan-amalan itu tidak pernah disebut. Dan juga banyak lagi fadilat, baca surah tu dapat yang ni, baca surah ni tak miskin, baca surah ni dapat duit, tak kira lagi lah. Itu yang bukan cerita hak palsu lain, ayat 1000 dinar dan seumpamanya. Di kalangan mereka tu saleh, tapi mereka telah melampau dalam hal ni yang selalu kita sebut. Antara tokoh yang selalu disebut oleh ulama hadis ialah Nuh bin Abi Maryam yang dikenali sebagai Nuh Al-Jami'. Nuh Al-Jami' merupakan satu orang yang saleh, tapi banyak mereka hadis-hadis palsu tentang fadilat surah di dalam Quran. Kata ulama hadis, jama'a kulla syai' illa sidq. Dia menghimpun, jami' tu Nuh yang menghimpunkan. Dia menghimpunkan semua benda kecuali cakap benar. Benar tak ada kat dia. Orang tanya dia pasal apa yang hang buat hadis palsu ni? Dia kata sebab aku duk tengok ramai orang duk baca kitab sirah maghazi dan orang lupa baca Quran, maka aku buat hadis palsu tentang fadilat Quran. Quran tu tak perlu hadis palsu. Ada hadis yang sahih tentang fadilat Fatihatul Kitab, ayat kursi dan seumpamanya. Fadilat tentang surah Al-Baqarah, dan ada surah-surah yang memang sabit daripada Nabi SAW. Tetapi Nuh Al-Jami' mereka punyalah banyak. Dia di kalangan golongan zuhad ini. Pun begitu, secara untuk adil, hendaklah kita tahu ada juga golongan sufi yang saleh, yang muntabit, yang tidak melakukan benda-benda yang salah, yang terikat dengan syariat. Kata mereka, idza ra'aitar rajul yatiru fil hawa fala taghtar illam yakun muwafiqan lil kitabi was sunnah. Ini disebut oleh banyak Al-Bustami, disebut juga oleh ramai Abdul Qadir Al-Jilani. Jika kamu melihat seseorang itu terbang di udara
jangan kamu kagum dengannya selagi mana ia tidak menepati kitab dan sunnah. Kerana golongan sufi ni sebahagiannya dia duk kira nak keramat. Tok wali kami boleh berjalan atas ayak, yang ni boleh minum ayak. Yang ni boleh apa, terbang dalam ayak. Dia tipu orang awam tentang hal ni. Maka sebab itu Al-Imam Ibnu Jauzi tulis satu buku, Talbisul Iblis, yang terjemah barangkali tuan-tuan tengok, Belitan Iblis. Banyak menceritakan tentang penipuan golongan sufi. Pun begitu untuk adil, kita katakan ada orang sufi yang saleh, yang mana mendhabit dengan Quran dengan sunnah. Yang demikian itu disebut oleh Al-Imam Ibn Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Ibnu Taimiyah rahimahullah banyak mengkritik sufi, tetapi dia adil. Dia juga menyebut tentang sufi-sufi yang saleh. Dan mengiktiraf ilmu itu, maka dia menulis kitab dia tentang Al-Ubudiyah, yang merupakan kitab yang berorientasikan kepada tasawuf, yang berorientasikan kepada kerohanian. Dan kitab Al-Imam Ibn Qayyim yang terkenal, yang menceritakan tentang Madarijus Salikin, tentang fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, iaitu Madarijus Salikin, tingkatan-tingkatan golongan salik. Salik ialah istilah yang digunakan oleh orang sufi yang menunjuk orang-orang yang menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sufi itu bertepatan dengan Quran dengan sunnah, tak apa. Tapi kalau main sufi, hadis palsu. Sekarang ni pakai mengaku sufi belaka. Sebab apa? Pakai sebai serban atas baju, bubuh serat belah kanan ke kiri. Lepas tu berasa dia sufi lah. Lepas tu maki tak kuat, tak kisahlah, maki orang-orang ni. Pantang orang kritik sikit, Wahabi terus dah. Ada soalan ni? Para ulama khilaf pendapat tentang salat ghaib ini. Kerana Nabi SAW tidak pernah menunaikan salat ghaib melainkan dalam riwayat kepada satu orang sahaja, iaitu Najasyi, seperti mana yang kita tahu, iaitu Ashamah nama dia. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Nabi SAW menyebut, matal yaum ar-rajulu salihu akhukum Ashamah faqumu wa sallu. Mati pada hari ini lelaki saleh saudara kamu Ashamah, maka bangun dan salat dah, iaitu Najasyi. Dan ada beberapa faedah sebelum saya bagi tentang Najasyi. Najasyi ini adalah merupakan Maharaja Habasyah. Najasyi ini memang gelaran Maharaja Habasyah, nama dia Ashamah. Macam Fir'aun tu bukan nama dia. Sehingga orang ingat dia nama Fir'aun, dia bukan nama Fir'aun. Fir'aun tu Maharaja, gelaran dia. Najasyi adalah negara Habasyah, Abyssinia, Ethiopia. Najasyi ini pemberitahuan perlu dipahami oleh golongan yang bercakap tentang negara Islam. Najasyi adalah satu orang yang menganut Islam secara senyap. Dia tidak berjumpa dengan Nabi SAW, tapi dia berutusan surat dengan Nabi SAW. Nabi tidak pernah menyuruh dia berhijrah kepada Nabi, kerana dia merupakan pemerintah Habasyah. Habasyah merupakan sebuah kerajaan Kristian. Dan Najasyi apabila Ja'far bin Abi Talib pergi ke sana membawa rombongan, akhirnya dia menganut Islam. Dan dia yang membayar mahar Nabi berkahwin dengan Ramlah binti Abi Sufyan, ataupun dikenali dengan Ummu Habibah, yang berkahwin kerana Ummu Habibah suaminya telah tanassar, suaminya telah masuk Kristian. Ubaidillah bin Jahsh, dia telah masuk Kristian ketika pergi ke sana. Dan Nabi SAW telah berkahwin dengan anak Abu Sufyan ketika Abu Sufyan belum lagi menganut Islam. Najasyi yang membayar maharnya, dia maharaja. Najasyi dia tak pernah pun datang ke jumpa Nabi. Maka dia bukan sahabat Nabi. Kerana syarat untuk jadi sahabat, menjadi ta'rif kepada untuk jadi sahabat ini, iaitu mereka yang hendaklah berjumpa dengan Nabi SAW. Man laqiyan Nabiya SAW wa amana bihi wa mata 'alal iman. Sesiapa yang berjumpa dengan Nabi
Sahabat dia kena jumpa Nabi. Tak jumpa Nabi tak jadi sahabat. Walaupun macam mana Nabi hantar surat dia tak jadi sahabat. Kena jumpa. Tak mesti tengok Nabi, kena jumpa aja. Sebab ada sahabat yang jumpa tak tengok, iaitu sahabat-sahabat yang buta. Dia buta, dia jumpa tak tengok. Kalau kita kata hendaklah tengok Nabi, tak boleh lah. Abdullah ibn Ummi Maktum tak pernah tengok Nabi, tapi dia jumpa dengan Nabi kerana dia turunnya Abasa wa Tawalla, kan, surah Abasa. Tapi dia tak pernah tengok Nabi SAW. Dia buta, tapi dia bercakap dia jumpa dengan Nabi. Najasyi tak pernah, Nabi pun tak pernah panggil dia. Nabi suruh sahabat pergi. Nabi kata idhabu ilal Habasyah fa inna biha malikan la yudlamu indahu ahad. Kamu semua pergi ke Habasyah. Hijrah yang pertama, para sahabat hijrah, Nabi tak pergi, iaitu hijrah ke Habasyah. Kerana di sana ada maharaja, Malik, raja yang tidak ada orang yang dizalimi di sisinya. Dia adalah seorang raja Kristian. Nabi tidak pernah menyuruh Najasyi menukar kerajaannya menjadi kerajaan Islam. Dia kerajaan Kristian. Nabi tak pernah menyuruh untuk Najasyi berhijrah. Kerana itulah kadar yang ada pada Najasyi. Maka andaian bahawasanya lagi tak tegaknya negara Islam dalam pemerintahan seperti yang dipahami oleh setengah orang gerakan Islam pada zaman ini, ialah sesuatu andaian baru yang tidak dikenali di dalam kitab-kitab fiqh dahulu. Bukan kata tak boleh tegak, tapi artinya kalau ada cukup syarat tak apalah. Bila tak cukup syarat, Najasyi dia mati, Nabi tak kata ini pemerintah berhukum dengan hukum selain daripada hukum Allah, kerajaannya Kristian. Nabi tak kata. Nabi kata matal yaum ar-rajulu salih, mati pada hari ini lelaki salih. Salih dah. Kerajaan dia Kristian. Maharaja dia, hak bawah semua orang Kristian. Dia masuk Islam pun orang tak tahu. Maka Nabi suruh semua orang semayang jenazah, semayang ghaib kepada dia. Sebab apa? Sebab tak ada sebab semayang dah sana. Maka para ulama khilaf dalam hal ini. Di kalangan para ulama ada yang menyatakan salat jenazah ghaib ni dibuat kepada jenazah yang orang tak semayang kepada dia. Satu pendapat. Pendapat yang kedua menyatakan dia dibuat untuk tokoh-tokoh umat, orang penting umat. Kita buatlah. Kalau semua buat biasa, tiap hari nak kena buat. Tiap hari kita kena buat kat masjid ni. Kerana tiap hari ada orang mati. Jadi dua pendapat. Sebahagian menyatakan siapa saja dia boleh buat untuk mana-mana orang yang dia tak sempat solat, sebenarnya solat ghaib. Nabi SAW dalam hadis, dia pernah solat di kubur kepada wanita yang cuci masjid, yang buat khemah di masjid. Wanita ada buat khemah di masjid. Lepas tu dia mati. Bila Nabi tanya, dia orang kata dia mati dah. Nabi kata kenapa tak bagi tahu kat Nabi? Dan Nabi pergi dan solat di kubur dia setelah dia ditanam. Ini juga menyebabkan para ulama hadis sebahagiannya menyatakan boleh juga solat di kubur bagi orang yang wanita, bagi sesiapa yang telah ditanam jenazahnya dan kita tak sempat solat. Kita tak sempat solat. Walaupun di kalangan mereka ada yang mazhab Syafi'i ada pandangannya sendiri dalam hal ini, tetapi ini dipraktikkan oleh sebahagian para ulama berdasarkan hadis. Dan hadis itu juga menunjukkan wanita tu duduk di masjid, dia buat khemah. Kalau wanita haid sudah pasti tak boleh duduk di masjid, tentu Nabi akan bagi tahu wanita tu jangan buat khemah di masjid kok masa dia haid. Tapi ini hujah bagi pendapat para ulama kena khilaf dalam hal ni, yang menyatakan wanita haid boleh masuk ke dalam masjid jika sekiranya dia dapat menjaga kebersihan masjid, seperti pendapat Syaukani dan seumpama. Ada soalan? Ya. Salam dengan lelaki ke salam dengan perempuan? Ya, okey. Tak kena tanya agak kan, Ustaz. Pertama, salam adalah sunnah. Dalam hadis Abu Daud, Nabi SAW menyatakan bahawa apabila yaltaqiyan, kan, muslimani yaltaqiyan wa yatasaffahan, dua orang yang jumpa dan bersalaman, Allah Ta'ala gugurkan dosa mereka. Maka salam, Nabi salam. Salam Melayu ni kan,
Dia jabat tangan lah. Ke Assalamualaikum. Jabat tangan. Orang Melayu sebut salam. Jadi Arab pun dia kata selim tu ada juga dia masuk. Tapi maksudnya salam jabat tangan ni. Ada dua, satu salam kita bagi Assalamualaikum. Yang ni pun Assalamualaikum kan. Satu hal, yang tu satu bab. Kemudian kita jabat tangan, Nabi SAW salam, dan kita tahu bahasanya dalam hadis sebut Nabi SAW dia orang lain akan lepas dulu sebelum dia lepas tangan. Maksudnya Nabi dia tak lepas dulu, maksudnya cara Nabi, adab Nabi bersalaman. Tapi kalau kita salam tak mau tengok muka tu, yang tu tak nama salam lah kan. Hak tu geram nama. Sunnah salam ni. Lepas salam bubuh ke dada tidak ada dalam sunnah. Riwayat orang Melayu lah kan. Dia nak habang kata aku ambil salam hang bubuh kat dada aku. Kau geram lagi lah macam tu lah. Tapi sebenarnya salam tak perlu bubuh ke dada. Cuma kita terbiasa orang kita dia bubuh ke dada. Sebenarnya dia salamnya. Adakah ada masa salam Allahumma salli ala Muhammad? Juga tidak ada. Salam. Selepas solat tidak ada salam khusus selepas daripada solat. Cumanya sekiranya kita tak jumpa lagi dengan kawan tu tadi ni, dia main salam dengan kita, ada pasal. Ataupun orang mukmin sebelum dia berpisah, dia jumpa tadi bersembang, dia bersalam, juga ada sebab. Tapi selepas semayang nak kena semua pergi salam satu masjid, tidak ada apa-apa amalan daripada hadis Nabi SAW. Tak ada. Itu tidak ada. Di kalangan para ulama Ibn Hajj dan seumpamanya, mereka telah membid'ahkan amalan ini. Di kalangan mereka menyatakan benda ini satu perkara yang baik di sudut kerana bukan satu ibadat khusus, tetapi suatu praktis kemasyarakatan. Di mana kalau kita tak jumpa lagi kawan tu, kawan kita pergilah salam dengan dia. Saya wallahu ta'ala alam, kita kena balancekan hadis ni. Jika sekiranya kita memang tak jumpa dengan dia tadi lama tak, kita pergilah salam. Tapi pilihan dia nak pergi salam sampai ujung tak padan lah kan. Lepas semayang tiba-tiba mana-mana kawan-kawan kita bawa, kita salam lah. Kerana kita jumpa, kita bersalam. Bila kita jumpa tadi mungkin kita main dalam saf, kita tak dah jumpa dengan dia lagi, terus kita salat. Lepas tu kita jumpa dengan dia, kita sembang, kita salam lah. Tapi kalau untuk mesti tunggu dulu kena salam, dia tak ada lah peruntukan untuk tunggu dulu dan untuk salam, hal seperti itu. Adakah bersalam lelaki dengan perempuan? Secara umumnya tidak ada nas bersalam lelaki dengan perempuan. Bahkan para ulama majoriti melarangnya. Walaupun di kalangan para ulama ada yang membolehkan, khususnya Dr. Yusuf Al-Qaradawi. Dia menyebut sekiranya orang tu, wanita tu, dia ada keperluan, kerana dia sebut beberapa sebab. Dia sebut tentang Nabi SAW, ada wanita yang datang memegang tangan baginda dan tarik baginda supaya tolong dia, dan Nabi ikut dia. Namun kita tahu walaupun hadis berbagai-bagai, sebahagian hadis menyebut Nabi berbai'ah dengan baginda tidak bersalaman dengan wanita. Tapi adakah hadis berbai'ah dengan tak salam wanita menunjukkan haramnya bersalam dengan wanita, ataupun ia bukan amalan Nabi SAW? Haram satu hal, bukan amalan Nabi satu hal. Jadi yang pentingnya dia bukan amalan orang Islam bersalam lelaki dengan perempuan. Tetapi wallahu ta'ala alam, jika sekiranya wanita ataupun terutama yang bukan Islam dan seumpamanya, dia menghulurkan tangan dan kita tak sambut tangan dia, itu merupakan satu benda yang memalukannya, kerana dia berfaham budaya dia lain, keadaan dia lain, non-Muslim seumpamanya, dan kita pun bukan pergi salam dengan dia dalam bilik di depan khalayak dan seumpamanya. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia antara yang memberikan fatwa dalam keadaan demikian dibolehkan, bagi supaya tidak memalukan orang lain, kerana dia pula di khalayak ramai. Dan hadis Ummu Atiyah macam memberi isyarat macam boleh hal yang seperti ini. Khilaf kalangan ulama hal. Secara umumnya orang jumpa tak salam lah, sepupu-sepupu kita tak payahlah. Tapi kalau ada orang main,
dia ulung tangan kat kita, orang duk tengok pula, tak payahlah malukan dia. Kalau tanya saya, kalau kita sambut juga salam dia, boleh ke tak? Kalau tanya pendapat saya, ia harus untuk kita buat demikian. Melainkan kita dengan dia kata, ni tak salam kot. Kalau tidak, kalau dalam majlis mungkin dia malu. Itu mungkin boleh kita sebut dah. Ada soalan lain? Pasang Quran di kedai mamak. Kenapa dia pasang? Kemungkinan dia pasang pasal dia nak dengar. Dia nak dengar. Dia, kita kena tengok. Kalau sekiranya dia pasang Al-Quran dan kemudian orang mai dengar, ada orang sembang sikit. Asal bila orang pasang Quran, dengar Quran, asal. Quran ni ada dua. Satu kita terdengar, satu kita mendengar. Mendengar ni kita duk tunggu nak dengar. Macam orang baca aku nak dengar. Para ulama menyebut yang mendengar, dia panggil yastami'. Istima'. Kita memang nak tunggu dengar. Yang tunggu dengar, mereka inilah apabila kita dengar ayat-ayat sajdah, kita sujud sajdah. Tapi yang terdengar, kerana bukan kita nak dengar, tapi orang pasang, kita terdengar. Kita boleh sajdah juga bukan, tetapi tuntutan sajdah itu tidak kuat kepada kita. Kerana kita bukan nak mendengar. Kalau kita pasang Quran, kita baca Quran, kemudian orang lain bersembang, adakah orang lain kena berhenti? Ihtiram Quran, kalau dia berhenti, baik untuk dia. Kalau dia bersembang pun, tidaklah menunjukkan dia melakukan hal yang haram. Kerana orang bercakap, orang baca Quran, kalau semua orang baca Quran, kita kena diam dalam keadaan, maka orang tak boleh buat kerja apa-apa lah. Macam orang azan. Kita disunatkan mendengar. Tapi kalau kita bercakap, haram kata. Riwayat Al-Bukhari, dia menyebut di dalam Sahih Al-Bukhari tentang Atha' bin Abi Rabah, dia menyebut mereka bercakap ketika membaca Al-Quran, mendengar azan. Maka dengan itu, kalau dia pasang Quran kerana dia nak mendengar, dia nak mendengar Quran itu satu keberkatan di tempat dia, tidak mengapa untuk dia. Tapi dia kalau pasang sekadar, saya tak fikir pasang Quran ni nak panggil orang nak pelaris laku, dah lah. Tapi kalau dia tahu waktu dia pasang Quran itu menyebabkan Quran tu dipandang hina. Contohnya, dia bubuh skrin bola sepak, orang duk sorak bola sepak, masa tu dia pasang Quran. Itu boleh menyebabkan Quran dipandang ketika itu, kemungkinan dia akan berdosa, pasal dia sengaja menyebabkan hal itu. Tapi kalau dia pasang pagi-pagi, kita dengar, dia pun bukan. Jadi ini adalah mungkin dia nak dengar dan tidak mengapa dia pasang itu, itu juga sesuatu yang petanda yang baik untuk diri dia. Ini hal ni para ulama sebut, mestinya saya sebut dulu, keadaan kita sendirilah, kan. Kadang-kadang kita tengok orang duk bersembang, rancak, kita tak mau bagi dia bersembang, kita pasang Quran. Kita salah. Sama seperti mana kita duduk dalam masjid, orang nak keluar dalam masjid, kita pergi semayang sunat kat pintu. Jadi orang lain tak boleh nak keluar lah. Tak apa, aku semayang apa ni, tak boleh keluar lah. Kata mazhab Malik, kalau sekiranya orang tu ada pilihan, pintu ni pun sana ada, dia keluar ke situ juga, orang yang keluar tu pun berdosa, yang semayang pun berdosa. Kalau tak ada pilihan, tu je pintu dia, dia yang berdosa, bukan yang melintas tu berdosa. Dan ini disebut oleh dalam Fathul Bari oleh Imam Ibn Hajar Al-Asqalani. Arahan umum Quran, wa idza quri'a al-Quran fastami'u lah. Apabila dibaca Quran, naklah kamu dengar. Para ulama menyebut ialah disunatkan ataupun adalah digalakkan untuk kita mendengar. Bukan kalau dia kata bila baca Quran langsung orang tak boleh cakap, dia haram cakap, ini
adalah sesuatu yang mustahil untuk manusia buat, kerana manusia ramai baca Quran. Kita masuk dalam masjid dengan orang baca Quran, kita tak boleh cakap apa umpamanya. Dan kemudian macam saya kata, kalau kita kadang-kadang orang pasang benda yang kita bukan nak pergi dengar, kita lalu kawasan tu. Kalau kita diam, tanda ta'zimul Quran, dapat pahala. Tapi kalau kita bercakap juga, bukan sesuatu yang berdosa, melainkan kita cakap benda yang seolah-olah kita menghina Quran itu akan membawa pada dosa. Tapi asalnya memang baca Quran memang untuk kita dengar. Alasan ini yang digunakan oleh Ibn Taymiyah rahimahullah ta'ala dan para ulama dalam mazhab Hanafi, bahawasanya apabila imam baca surah, sepatutnya kita tak baca Fatihah, kerana kita mendengar, kerana arahan mendengar. Kerana Ibn Taymiyah panjang membahaskan hal ni, kerana Ibn Taymiyah kata ini mustahil, pelik. Macam mana orang duk baca Quran, yang seorang tu imam pun baca, yang kita pun duk kalut baca Fatihah, apa faedah imam baca? Maka dengan itu kata dia, hendaklah kita diam apabila imam membaca Quran. Itu mazhab yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Masih banyak. Banyak ni. Sampai pagi esok tak habis. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rahmati kita. Saya lupa, besok saya ada ceramah di tuan-tuan nak pergi tak dan di Masjid Universiti Fatani. Boleh lintas ya. Hari Selasa ni kuliah macam biasa. Saya ingat saya tak dan, tapi memang kita pergi ke Indonesia, tapi rupanya saya pergi hari Rabu. Macam hari Selasa ada kuliah macam biasa, insya-Allah. Siapa hak main kuliah ni bawa kitab, jangan lupa bawa kitab. Insya-Allah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an